Orbital overlap and hybridization. Okey, kita tengok dalam contoh antara HCN. Okey, H dengan C dia ada satu single bond. So, bila single bond, dia akan membentuk sigma bond. Manakala C dengan N, dia akan membentuk triple bond. So, bond yang pertama ni sigma, and then lagi dua, okay, sebab triple bond. So, bila yang dua lagi tu, dia akan membentuk pi bond. So, kalau single bond ada satu sigma, kalau triple bond ada satu sigma dan dua pi bond. Okey, macam mana sigma bond ni boleh terhasil? Apabila overlapping yang berlaku di antara end to end, antara S dengan S. Okey, contohnya S spherical ni bulat. Okey, dia overlap satu lagi dengan S juga. So, overlap kat sini dia share elektron, dia akan membentuk sigma bond. Contoh kalau kita ada H dengan H. Okay, H valence elektron dia berada dalam S. H ni pun juga berada dalam satu S. S bentuk dia adalah spherical macam ni. Okay, S ni pun spherical macam ni. So, ini dua elektron yang share daripada H kiri dan H kanan. So, dua elektron ni, inilah yang kita panggil sebagai sigma bond. So, ini orbital overlap yang berlaku antara S dengan S. Yang kedua, dia boleh berlaku overlapping end to end antara S dan juga P. Okay, so orbital S ini ada satu, orbital P pun ada satu. Ini pun juga boleh membentuk sigma bond. Contoh yang kita ada, kalau contoh saya buat H dengan F. So, F satu elektron, H ni satu elektron. So, share membentuk satu sigma bond. H valence elektron berada dalam S, that's why bentuk dia spherical macam ni. F valence elektron dia berada dalam 2p. P orbital bentuk dia adalah dumbbell macam ni. So, bila overlap macam ni, menghasilkan satu sigma bond. Yang ketiga, boleh berlaku overlapping antara P dan juga P, dumbbell dan dumbbell. Okey, contoh yang kita ada adalah kalau saya ada F dengan F. Okey, so F dia valence elektron dalam 2p. Okey, F ni pun 2p. So, P dumbbell dengan dumbbell. So, yang ini akan membentuk sigma bond juga. Okey, satu elektron membentuk sigma bond. Okey, kalau untuk pi bond, dia ada dalam double bond. Kalau dalam double bond, okey, double bond macam ni, dia akan ada satu sigma dan satu pi. Pi bond juga boleh ada dalam triple bond. So, kalau kita ada antara A dengan B, so ada triple bond, so dia akan ada satu sigma dan dua pi bond. So, macam mana overlap dia? Dia berlaku di antara side to side antara orbital P tambah dengan satu lagi orbital P. So, dia akan overlap sisi dengan sisi, side to side macam ni. So, bila overlap, dia akan share dua elektron. Yang inilah kita panggil sebagai pi bond. Okey, kalau untuk hybridization pula, dia adalah satu proses of mixing atomic orbitals in an atom. So, mixing atomic orbitals. So, atomic orbitals ni kita ada orbital S, satu orbital, orbital P, tiga orbital, dan orbital D ada 5 orbital. Okay, to form new set of hybrid orbitals. Hybrid orbitals ada 5, sp, sp2, sp3, sp3d dan juga sp3d2. Untuk hybrid sp, ia menyebabkan mixing antara satu orbital s dengan satu orbital p. So, apabila dia mix kedua ini, so dia akan membentuk hybrid sp. Manakala kalau saya bagi contoh, hybrid untuk sp3d bermaksud akan ada satu orbital s dan ada 3 orbital p campur satu lagi orbital d. So, combination 1s, 3p dan 1d itu akan membentuk hybrid sp3d. Okey, macam mana kita nak tentukan hybrid untuk central atom?
Okey, saya bagi contoh BeCl2, CO2 dengan HCN. So, central atom dalam BeCl2 adalah Be, beryllium ni. Dalam CO2 adalah C. Dalam HCN adalah C. Ini adalah central atom. So, cara nak tentukan hybrid dia, awak kena tengok berapa banyak atom bonded dekat central atom dengan berapa banyak lone pair yang dia ada. So, kat sini awak boleh nampak, dalam BeCl2 ni, Be ni dia ada 2 atom bonded. CO2 pun ada 2 atom bonded, HCN pun ada 2 atom bonded. Dan semua central atom ni tidak ada lone pair. Jadi untuk menentukan hybrid ni, kita hanya perlu kira atom bonded dan juga lone pair. Kita tak perlu kira how many bonding pair dia ada. Sebab kalau nak ikutkan BeCl2 ni dia ada 2 bonding pair, CO2 ada 4 bonding pair, HCN juga ada 4 bonding pair. Tapi kita tak kira bonding pair, kita kira atom bonded. So dalam 3 contoh ni, ternyata 3-3 ni hanya ada 2 atom bonded. So, bila dia ada 2 atom bonded, so dia ada 2 electron pair. 2 electron pair tu kita boleh buat 2 kat sini. So, 1s dan satu lagi dalam P. So, bila mixing 1s dan 1p, dia akan membentuk orbital sp. So, bermaksud Be ni hybrid dia adalah sp, CO2 pun hybrid sp, HCN pun hybrid sp. Kita tengok pula contoh untuk amonia. So, dalam amonia ni, awak boleh tengok dia ada 3 atom bonded. Okey, sebab dia ada 3 hydrogen attach dekat dia. So, sini 3 atom bonded. So, dia ada 1 lone pair. So, kita letak sini 1 lone pair. Bermaksud dia akan ada 4 electron pair. So, bila dia ada 4 electron pair, bermaksud dia perlukan 1 orbital S dan 3 orbital P. So, ini akan membentuk 4 orbital sebab dia ada 4 electron pair. So, hybrid dia akan menjadi sp3. So, hybrid untuk central atom N ni adalah sp3. Kita tengok contoh terakhir adalah XeF4 untuk make sure awak memang pandai tentukan hybrid central. Okey, so XeF4 ni dia ada 4 terminal, maksudnya dia ada 4 atom bonded, dia ada 2 lone pair, so total akan ada 6 electron pair. So bila dia ada 6 electron pair, bermaksud dia perlukan 6 orbital. So bermaksud 1s, 3p sehingga 2d. Okey, sebabnya dia akan melibat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bermaksud dia akan membentuk orbital sp3d2. So, kita boleh buat kesimpulan, central atom Xe ini, hybrid dia adalah sp3d2. So, sekarang kita nak melukis pula shape of hybrid orbitals. Okey, kita ada hybrid sp. So, kalau sp bentuk dia sebenarnya linear. Macam mana cara nak lukis linear? Okey, ni cara lukis linear. Okey, sp2 trigonal planar. So, macam mana trigonal planar? So, bentuk dia macam ni. Okey, sp3 tetrahedral. So, tetrahedral. Okey, ni bentuk tetrahedral. Trigonal bipyramidal untuk sp3d2. So, kita lukis. Okay, bentuk yang macam trigonal planar dulu. Then dia punya tepi ni. Okay, trigonal bipyramidal. So, octahedral. Kita lukis atas dengan bawah dulu. Then kita lukis dia punya square dia. Okay. So, inilah bentuk-bentuk yang awak perlu lukis kalau melibatkan hybrid orbital central atom. Okey, kita tengok contoh soalan yang melibatkan overlap orbital dalam soalan PXPM 2017-2018. Okey, step yang pertama, kena draw Lewis structure dulu. So, kalau berdasarkan step-step yang saya dah ajar sebelum ni, so Lewis structure untuk PCl3 akan bentuk macam ini. So, step yang kedua, kita nak tentukan type of hybrid of central atom. So, dalam soalan ni, P. Okey, so kita boleh tengok P dia ada 1 lone pair, dia ada 3 atom bonded, so bermaksud dia ada 4 electron pair. So bila dia ada 4 electron pair, dia memerlukan 4 orbital, so 1s dan juga 3p. So bila 3p bermaksud dia akan hybrid sp3. Step ketiga, kita nak draw shape of hybrid orbital. Okey, so hybrid P tadi sp3, so bentuk sp3 adalah tetrahedral. So ni bentuk tetrahedral untuk hybrid P. Okay, so daripada Lewis structure ni, awak boleh nampak P ni dia ada 2 elektron lone pair. So, kita letak kat sini 2 elektron lone pair. Okay, so ini adalah dia punya lone pair tadi. Okay,
So sekarang ni P ni juga dia bonded dengan Cl. So kita nak tunjukkan overlapping yang membentuk sigma bond dekat sini. Okey, untuk membentuk overlapping Cl tu, kita kena tahu berapa valence elektron Cl. So Cl ada 7 valence elektron dan Cl berada dalam period 3. So kita punya orbital kita valence elektron 3s 3p ada 7 elektron. So boleh nampak dekat sini Cl kan dia ada 2 lone pair sebanyak 6 kan, 3 pasang. So inilah dia punya 3 pasang lone pair dia. So yang elektron 1 ni, elektron 1 ni lah yang digunakan untuk share dengan P. So pasangan ni yang ini, pasangan ni yang ini, pasangan ni yang ini. So satu ni adalah elektron dia yang ketujuh ni. So yang inilah yang dia akan buat dengan P. Bermaksud overlapping dengan P berada dalam 3P. So bila berada dalam 3P, P bentuk dia adalah dumbbell. So overlapping dengan P ni bentuk dumbbell. So bentuk lukisan ni macam ni. Okey, so bila berlaku overlapping, dia akan share elektron. So kena penuhkan macam ni. So inilah sigma bond dengan P tadi. Okey, so orbital ni sebenarnya orbital 3P. Dan yang bentuk tetrahedral ni adalah sp3. Kena labelkan setiap kelopak ni. Okey, so inilah dia cara untuk melukis hybrid dan juga overlap di dalam PCl3. Cuma satu lagi yang terakhir, make sure kita labelkan lah. So tetrahedral ni adalah orbital P, manakala 3P ni tadi adalah atom Cl. So semoganya ia membantu awak ya.